Istana Negara. Tanggal 24 Januari 2019, Mesyuarat Khas Majlis Raja-Raja Melayu memuktamadkan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 bagi menggantikan Sultan Muhammad ke-5. Amalan perlantikan ini menjadi satu lagi detik bersejarah bagi Malaysia yang mempraktikkan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong disambut dengan penuh istiadat semasa upacara menyambut keberangkatan tiba Tuanku berdua di Kompleks Bunga Raya Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dan seterusnya di dataran Parlimen pada 31 Januari 2019. Istiadat melafaz sumpah jawatan Yang di-Pertuan Agong ke-16 berlangsung di Istana Negara. Baginda berdua diiringi duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu, Tengku Mahkota Kelantan dan Pemangku Raja Pahang serta semua Yang di-Pertuan Negeri ke Balai Rung Seri bagi menyempurnakan istiadat melafaz dan menandatangani surat sumpah jawatan Yang di-Pertuan Agong ke-16. Dan lagi kami berikrar mengaku dengan sesungguh dan dengan sebenarnya memelihara pada setiap masa agama Islam dan berdiri tetap di atas pemerintahan yang adil dan aman di dalam negeri. Istiadat di Balai Rung Seri ini turut menyaksikan Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah dipilih sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong melafaz sumpah memegang jawatan. Bermulalah secara rasmi Al-Sultan Abdullah sebagai Ketua Negara Baharu Malaysia berdasarkan Undang-Undang dan Perlembagaan Persekutuan dengan membawa gelaran Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Sepanjang bersemayam di atas takhta kerajaan bermula 31 Januari 2019, Baginda menjadi satu-satunya Yang di-Pertuan Agong bagi menggalas amanat bersama 4 Perdana Menteri berbeza, bermula dengan Perdana Menteri ke-7 hingga ke-10. Selaku Ketua Negara dan Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera, Baginda sering hadir dalam kebanyakan acara rasmi kerajaan dalam dan luar negara, terutamanya pertemuan rasmi yang membabitkan kepentingan negara. Antara lawatan rasmi ke luar negara ialah Brunei Darussalam, Emiriah Arab Bersatu, Turkiye, dan Arab Saudi. Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong juga berkenan menerima menghadap ketua negara yang melakukan kunjungan rasmi ke Malaysia, antaranya Putera Edward dari London, Presiden Indonesia, Presiden Filipina, dan Putera Monaco. Keprihatinan Al-Sultan Abdullah terhadap pembangunan, kesejahteraan dan kebajikan sosial rakyat sentiasa menjadi keutamaan.
baginda sudi menyampaikan mesej kepada rakyat menerusi titah ucapan dan penampilan baginda di dalam pesanan khidmat awam terbitan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, berkaitan e-Census. Baginda adalah responden pertama Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020 yang dilaksanakan Jabatan Perangkaan Malaysia. Video berkenaan mula ditayangkan di semua stesen televisyen tempatan sebaik sahaja dilancarkan di PICC Putrajaya pada 7 Julai 2020. Ampun Tuanku, Pati ada menerima kad e-Census daripada Jabatan Perangkaan Malaysia. Terima kasih. Kini, Beta telah mengisi e-Census. Bersamalah kita menjalankan tanggungjawab demi kesejahteraan rakyat dan pembangunan negara. Langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan 2020 telah pun dikuatkuasakan pada hari ini. Kes positif COVID-19 ini telah kembali mencatatkan angka 2 digit sejak beberapa hari yang lalu. Sejak 1 Julai 2020, Kementerian Kesihatan telah melaporkan 15 buah kluster baru. Kalau dia terus tinggi, meningkat sampai 3 angka, kita terpaksa tutup pun. PKP akan dilaksanakan. Pada tahun 2020 hingga 2021, dunia dikejutkan dengan penularan wabak COVID-19. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menganggarkan sejumlah 14.9 juta kematian akibat COVID-19 di seluruh dunia. Malaysia juga tidak terkecuali. Pada rakyat jelata sekalian, teruskan menjaga kesihatan diri dan keluarga serta persekitaran setempat. Hindari daripada berhimpun secara ramai dan teruskan mengamal penjarakan sosial. Mudah-mudahan Malaysia akan berjaya menangani pandemik COVID-19 ini dengan jayanya. Ketika negara sedang mendepani detik getir, baginda Tuanku Mencemar Duli turun ke padang meninjau situasi semasa yang menggugat kehidupan rakyat jelata. Sifat keprihatinan baginda Tuanku dan Raja Permaisuri Agong menyuntik semangat kepada rakyat jelata serta petugas barisan hadapan untuk bersama mengharungi musibah ini. Bagi menzahirkan sokongan dan penghargaan kepada petugas barisan hadapan, baginda Tuanku berkenan Istana Negara turut serta dalam program Limpahan Lampu Biru. Program yang berlangsung pada 30 April hingga 3 Mei 2020 ini melibatkan bangunan-bangunan ikonik di Ibu Negara, Putrajaya dan Labuan. Baginda Tuanku serta keluarga Mencemar Duli meluangkan masa menyaksikan penyalaan lampu biru ini di perkarangan Istana Negara sebagai simbol menzahirkan penghargaan kepada mereka yang telah berkorban demi negara. Saya dan Raja Permaisuri Agong bersama dengan keluarga saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada semua barisan hadapan dalam kita memerangi wabak COVID-19 ini. Hujan lebat sejak jam 6 petang Jumaat menyebabkan beberapa kawasan termasuk laluan utama. Kampung ni dah kira macam tenggelam. Sedih pasal rumahnya dah tak ada apa-apa langsung. I think second banjir yang paling teruk lah.
Sifat rendah diri dan sopan dalam menyantuni rakyat diwarisi daripada ayahanda baginda, almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Pernah beberapa kali baginda menyantuni mangsa kemalangan ketika kenderaan diraja melalui tempat kejadian. Bagi mangsa kemalangan, sudah pasti detik ini menjadi kenangan seumur hayat apabila didatangi secara tiba-tiba oleh baginda tuanku sewaktu diri sedang dilanda musibah. Berpaksikan pepatah, ular menyusur akar, takkan hilang bisanya. Baginda mencemar duli turun menyantuni rakyat dengan mengenepikan protokol, terutamanya ketika berlaku bencana alam. Baginda tuanku dan Raja Permaisuri Agong ibarat payung tempat rakyat menumpang teduh. Selaku Yang di-Pertuan Agong, di samping berperanan sebagai pemerintah tertinggi Angkatan Tentera bagi memastikan keadaan negara aman, harmoni dan sejahtera, baginda juga adalah Ketua Agama Islam. Pada majlis jamuan Hari Raya beginilah, baginda tuanku dan Raja Permaisuri Agong mengambil kesempatan untuk bertemu mesra dengan rakyat jelata pelbagai kaum. Baginda tuanku dan Raja Permaisuri Agong turut menyantuni masyarakat di perkampungan orang asli. Baginda berdua sering berangkat mencemar duli, menyempurnakan majlis pengurniaan sumbangan tunai dan barangan dapur sambil bertanya khabar. Baginda menasihati penduduk agar sentiasa menjaga kesihatan keluarga dan warga emas. Program Jelajah Borneo merupakan detik kemuncak Al-Sultan Abdullah dan Raja Permaisuri Agong mendekati rakyat sebelum menamatkan pemerintahan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 pada 30 Januari 2024. Siri Jelajah Diraja yang berlangsung mulai 3 hingga 13 September 2023 ini menyusuri perjalanan sejauh lebih 2,000 km di lebuh raya Pen Borneo yang menghubungkan Sabah, Sarawak serta Brunei. Siri jelajah ini bermula di Tawau dan berakhir di Teluk Melanu, Sarawak. Keterujaan rakyat untuk mendekati keluarga diraja, bersalaman dan merakam swafoto jelas terpancar di sepanjang jalanan kembara ini. Ada yang menunggu berjam-jam lamanya dalam terik panas maupun hujan lebat demi menzahirkan rasa hormat dan kecintaan mereka terhadap kebawah duli tuanku. They're still out there in this heavy rain, waiting for us. I'm already half wet because I had to buka the tingkap. So after that, thank you, Sabah. But when I was in there for this students all like, we feel bad that people are waiting out there in the rain and we cannot go down and see them. We feel really bad. But apa nak buat, saya pun tak tahu nak buat apa.
Ya Allah saja yang balas dan saya doakan. Waktu saya doakan jadi semua orang tak sakit, tak demam. Hanya tunggu dalam hujan begitu lama. Baginda berdua turut ditemani anak anda pemangku Raja Pahang, Tengku Hasanal Ibrahim, Tengku Amir Nasir dan Tengku Ahmad Ismail Muazzam Shah. MU ke Liverpool? Arsenal. Kehadiran ramai rakyat yang setia menunggu sama ada di pinggir jalan dan tempat-tempat yang disinggahi baginda berdua memperlihatkan ikatan perpaduan, muhibah dan keharmonian hidup rakyat pelbagai kaum di negara ini. Mansuri pun. Minta maaf. Kemesraan dan keprihatinan baginda Tuanku dan Raja Permaisuri Agong terhadap rakyat adalah imej yang bakal meniti bibir sesiapa sahaja setiap kali bercerita dan mengenang sifat terpuji baginda berdua. Apatah lagi bagi mereka yang pernah disapa dan disantuni secara bersemuka. Tinggi sungguh Gunung Daik, mercunya nampak, terang berkilau. Kalau asal benih yang baik, jatuh ke laut, menjadi pulau. Mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-262 menzahirkan penghargaan yang tinggi kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku di atas tanggungjawab sebagai payung negara yang dilaksanakan dengan penuh amanah, bijaksana serta sempurna. Bagi rakyat jelata pula, sudah pasti akan merindui kedua-dua pasangan diraja yang mesra dan berhati mulia. Daulat Tuanku. Ikan patin yang sinonim dengan negeri Pahang kekal sebagai khazanah yang menyumbang kepada ekonomi dan sektor pelancongan di negeri itu. Keunikan patin buah asli dan harganya yang bercecah ratusan ringgit sekilogram juga menjana rezeki kepada nelayan darat dan pengusahanya. Macam muka kenal je ni. Ya, macam kenal.